semua, salam sejahtera dan selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini, Cikgu ingin berkongsi dengan anda semua bab 2, mikroekonomi yang bertajuk keanjalan permintaan harga. Jadi, marilah kita sama-sama menerokai topik ini dengan lebih mendalam lagi. Keanjalan permintaan merupakan satu topik besar dan di bawah topik keanjalan permintaan, dia dibahagikan kepada 3 subtopik, iaitu keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang dan juga keanjalan permintaan pendapatan. Jadi hari ini, cikgu akan berkongsi dengan anda semua tajuk keanjalan permintaan harga. Di bawah tajuk keanjalan permintaan harga, kita akan sama-sama menerokai maksud ataupun definisi keanjalan permintaan harga, formula ataupun rumus yang digunakan untuk menghitungkan keanjalan permintaan harga, dan akhirnya kita akan mengenal pasti terdapat 5 jenis kes keanjalan permintaan harga. Jadi, marilah kita mula dengan topik kita pertama hari ini, iaitu maksud keanjalan permintaan harga. Keanjalan permintaan harga adalah satu konsep untuk melihat flexibility dan juga sensitivity seorang pengguna terhadap perubahan harga sesuatu barang. Apabila kita kata pengguna itu anjau, maknanya pengguna itu adalah sensitif dan juga fleksibel terhadap perubahan harga barang tersebut. Sebaliknya, apabila kita kata pengguna ini adalah tidak anjau, maknanya pengguna ini adalah kurang fleksibel dan juga kurang sensitif terhadap perubahan harga bagi barang tertentu. Jadi marilah kita menerokai keanjalan permintaan harga dalam skop yang lebih luas. Mula-mula sekali, keanjalan permintaan harga merupakan satu pengetahuan yang berkembang daripada hukum permintaan. Berdasarkan hukum permintaan, apabila harga naik, kuantiti diminta akan jatuh. Dan sebaliknya, apabila harga jatuh, kuantiti diminta akan naik. Jadi hukum permintaan menyatakan bahawa wujudnya satu hubungan songsang ataupun hubungan negatif antara harga dan kuantiti yang diminta. Walau bagaimanapun, hukum permintaan tidak menyatakan berapa peratusan perubahan harga yang mengakibatkan berapa peratusan perubahan kuantiti diminta. Jadi untuk melihat lebih lanjut tentang perubahan harga yang menyebabkan perubahan kuantiti diminta, maka kita perlulah mengkaji topik keanjalan permintaan harga. Apabila kita lihat keanjalan permintaan harga, ia memberikan kita satu maklumat ialah apabila harga naik 1%, ia akan menyebabkan kuantiti diminta jatuh dalam peratusan yang tertentu. Sebaliknya, apabila harga jatuh 1%, dia juga akan menyebabkan kuantiti diminta naik dalam peratusan yang tertentu. Jadi, ini menunjukkan bahawa keanjalan permintaan harga adalah satu konsep ekonomi yang membolehkan kita melihat hubungan antara harga dan kuantiti diminta yang berhubung secara songsang dengan lebih mendalam lagi di mana kita lihat bagaimana peratusan perubahan harga dapat mempengaruhi peratusan perubahan kuantiti yang diminta tetapi dalam arah yang bertentangan. Keanjalan permintaan harga boleh didefinisikan sebagai darjah tindak balas pengguna terhadap kuantiti diminta akibat daripada perubahan harga. Baiklah, kita cuba perhatikan contoh yang cikgu bagi di sini. Andaikan wujudnya perubahan harga dalam sesebuah ekonomi, ia akan membawa kepada perubahan kuantiti diminta. Apabila harga menurun, maka kuantiti diminta akan naik kerana ini adalah berdasarkan kepada hukum permintaan yang menyatakan wujudnya hubungan songsang ataupun negatif antara perubahan harga
dengan perubahan kuantiti diminta. Hari ini kita lanjutkan kajian kita dengan melihat bahawa katakanlah harga telah jatuh 1%. Apakah kesan ini terhadap perubahan kuantiti diminta? Jadi di sini kita akan lihat 5 kemungkinan yang akan berlaku kepada perubahan kuantiti diminta. Kes pertama, apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan naik lebih daripada 1%. Kan ada hubungan songsang kan? Jadi harga turun, kuantiti naik. Tetapi kuantiti diminta naik lebih daripada 1%. Kes yang kedua, apabila harga turun 1%, kuantiti diminta naik tapi kurang daripada 1%. Kes yang ketiga, apabila harga turun, didapati bahawa kuantiti diminta naik dan dia sama dengan 1%. Bagi kes keempat, apabila harga turun 1%, didapati bahawa kuantiti diminta tetap tidak berubah. Dan kes yang terakhir ialah apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan berubah dengan nilai infinity. Jadi, dengan melihat 5 kes yang menarik ini, semua adalah berpunca daripada kejatuhan harga 1%. Tetapi, dia mengakibatkan peratusan perubahan kuantiti diminta yang berbagai-bagai. Jadi, inilah kes-kes yang kita akan kaji di bawah topik keanjalan permintaan harga. Baiklah, kesimpulan kita di bawah topik definisi. Keanjalan permintaan harga adalah satu konsep ekonomi yang digunakan untuk mengukur darjah tindak balas pengguna. Darjah di sini membawa maksud peratusan. Jadi, peratusan tindak balas pengguna terhadap kuantiti diminta sesuatu barang akibat daripada perubahan harga barang tersebut. Dan harga barang tersebut adalah ubah dalam 1%. Baiklah, kita teruskan dengan formula keanjalan permintaan harga. Keanjalan permintaan harga boleh diukur dengan melihat peratusan perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratusan perubahan harga. Jadi apabila kita terjemahkan perkataan ini dalam simbol, kita akan dapat ED sama dengan peratusan perubahan QD bahagi dengan peratusan perubahan P. Marilah kita tafsirkan. ED adalah keanjalan permintaan harga. Peratusan perubahan QD membawa maksud perubahan kuantiti diminta, manakala peratusan perubahan harga membawa maksud perubahan harga. Apabila kita kembangkan formula kita, kita boleh jadikan peratusan perubahan QD ini sebagai Q1 tolak Q0 bahagi dengan Q0 darab dengan 100. Dan apabila kita kembangkan peratusan perubahan P, kita boleh guna P1 tolak P0 bahagi P0 darab dengan 100. Kenapa kita darab dengan 100? Kerana ini adalah dalam sebutan peratusan. Jadi marilah kita tafsirkan Q1, Q0, P1 dan P0. Q0 adalah kuantiti diminta asal, Q1 kuantiti diminta baru, P0 harga asal dan P1 adalah harga baru. Jadi apabila kita tafsirkan formula ini, bermakna kita akan gantikan peratusan perubahan QD dan peratusan perubahan harga dengan formula yang telah dikembangkan. Jadi inilah membentukkan kotak yang ketiga di mana kita boleh jadikan formula kita Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab 100 bahagi dengan P1 tolak P0 bahagi P0 darab dengan 100. Untuk memudahkan formula kita, kita boleh batalkan 100 di atas dan bawah dan pada masa yang sama kita boleh tukar bahagi ini ke dalam konsep darab. Jadi terbentuklah satu kotak yang terakhir yang merupakan formula yang telah dipermudahkan.
di mana kita ambil Q1 tolak Q0 bahagi Q0. Yang bahagi ini dijadikan darab. Jadi kita akan terbalikkan pecahan di bawah ini. Jadi dia menjadi darab P0 bahagi dengan P1 tolak P0. Jadi mulai sekarang, apabila kita menjawab soalan kuantitatif atau perhitungan, kita boleh menggunakan formula yang paling asal, iaitu ED sama dengan peratusan perubahan QD bahagi dengan peratusan perubahan harga, ataupun kita boleh guna formula yang telah dikembangkan sampai peringkat yang terakhir, iaitu Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab P0 bahagi P1 tolak P0. Marilah kita cuba mengaplikasikan formula yang kita belajar tadi dengan menjawab satu soalan penghitungan. Hitungkan keanjalan permintaan harga barang A apabila harga barang A naik dari RM5 ke RM10 dan jadual telah diberikan. Apabila pelajar bertemu dengan soalan seperti ini, langkah pertama ialah mengenal pasti clue yang diberikan dalam soalan. Soalan menyatakan bahawa harga barang A telah naik dari RM5 ke RM10. Maka secara pemikiran logikalnya, kita dapati harga asal bagi barang A mestilah RM5 dan kuantiti asal mestilah 120 unit. Dan bagi harga baru adalah RM10, maka kuantiti diminta A baru mestilah 80 unit seperti yang ditunjukkan dalam jadual yang diberikan dalam soalan. Selepas pelajar mengenal pasti keempat-empat komponen ini, maka pelajar bolehlah mengaplikasikan formula, iaitu formula yang telah dipermudahkan di mana kita guna Q1 tolak Q0 bahagi dengan Q0 darab dengan P0 bahagi P1 tolak P0. Seterusnya, kita akan gantikan nilai 80 iaitu Q1 tolak dengan 120 iaitu Q0 bahagi dengan 120 iaitu Q0. Lepas tu darab dengan harga asal RM5 bahagi dengan harga baru tolak harga asal iaitu RM10 tolak RM5. Apabila kita menyelesaikan penghitungan ini, kita akan dapat jawapan negatif 0.33. Jadi adakah jawapan ini memberikan maksud ataupun implikasinya? Jawapannya ya. Setiap satu angka yang kita dapat daripada rumus ini akan memberikan satu implikasi. Jadi implikasinya ialah ED ataupun nilai perkali yang kita dapat adalah negatif 0.33. Ini membawa maksud bahawa setiap 1% kenaikan harga akan menyebabkan kejatuhan kuantiti diminta barang A sebanyak 0.33%. Pelajar mesti faham ayat ini merupakan satu ayat yang standard, ya, di mana kita mesti memulakan ayat ini dengan setiap 1% perubahan harga. Sama ada harga ini mengalami kenaikan atau kejatuhan, ia adalah bergantung kepada andaian soalan. Oleh kerana soalan ini menyatakan harga barang A telah naik, maka kita pun menggunakan kata kekunci kenaikan harga. Jadi ayat menjadi setiap 1% kenaikan harga. Ya, kalau soalan ini menyatakan harga jatuh, maka ayat akan ditukar menjadi setiap 1% kejatuhan harga. Ya, kita teruskan ayat ini. Akan menyebabkan kejatuhan kuantiti diminta. Kejatuhan kuantiti diminta ini adalah digabungkan ataupun dipadankan dengan kenaikan harga. Kerana kita tahu bahawa ada satu hubungan songsang ataupun hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta. Jadi kalau wujudnya kenaikan harga, maka tentulah wujudnya kejatuhan kuantiti diminta. Dan di sini kita lihat tanda negatif ini boleh diterangkan dengan ayat kita yang menyatakan kenaikan harga dihubung kaitkan dengan kejatuhan kuantiti diminta. Ya.
Jadi jawapan kita 0.33 ini adalah perubahan kuantiti diminta dalam peratusan. Baiklah, kita dapati bahawa setiap jawapan kita dalam penghitungan ED mestilah bermula dengan simbol negatif kerana ia menunjukkan satu hubungan negatif antara harga dan kuantiti diminta. Ya. Baiklah, sekarang kita akan lihat subtopik yang ketiga, iaitu bagaimana kita boleh menggunakan rumus yang kita belajar tadi untuk mengenal pastikan 5 jenis keanjalan permintaan harga. Marilah kita melihat setiap satu kes. Jenis keanjalan permintaan harga yang pertama adalah dikenali sebagai tidak anjau sempurna. Dan ciri utama yang membolehkan kita kena pastinya ialah di mana perkalinya adalah sama dengan kosong. Apa itu perkali? Perkali adalah jawapan yang kita dapati selepas kita menggantikan nilai ke dalam rumus yang kita belajar tadi, dan jawapan untuk tidak anjau sempurna mestilah kosong. Seterusnya, kita ada kes tidak anjau. Tidak anjau merupakan satu keadaan di mana perkali adalah lebih daripada kosong tetapi kurang daripada 1. Kes ketiga, kita ada anjau 1, iaitu perkali adalah sama dengan 1. Dan kes keempat ialah anjau. Dan bagi kes anjau, perkali adalah lebih daripada 1 tetapi kurang daripada infinity. Dan kes yang terakhir untuk keanjalan permintaan harga adalah anjau sempurna. Bagi kes anjau sempurna, perkalinya adalah infinity. Jadi sekarang cikgu akan membawa pelajar bersama-sama untuk menerokai setiap kes ini dengan terperinci. Marilah kita mula dengan anjau. Bagi kes yang anjau, cubalah pelajar lihat keluk yang dipaparkan. Mula-mula sekali, kita andaikan harga asal adalah RM10 dan kuantiti diminta adalah 10 unit. Andaikan harga telah menurun dari RM10 ke RM6, maka kuantiti diminta pun meningkat dari 10 unit menjadi 40 unit. Jadi di sini sangat jelaslah kita nampak wujudnya perubahan harga dan juga perubahan kuantiti dalam satu arah yang bertentangan, di mana harga jatuh, kuantiti diminta telah meningkat. Satu ciri yang utama bagi kes anjau adalah peratusan perubahan kuantiti diminta adalah lebih besar daripada peratusan perubahan harga barang tersebut. Ini memberikan satu implikasi bahawa pengguna bagi permintaan barang yang anjau adalah pengguna yang sensitif terhadap perubahan tingkat harga barang. Ini bermakna apabila wujud peratusan perubahan harga yang sedikit sahaja, tindak balas pengguna dalam peratusan perubahan kuantiti diminta adalah dalam tahap yang tinggi. Baiklah, ini juga ditunjukkan oleh satu keluk permintaan yang berbentuk landai. Dan apakah jenis barang yang mempunyai permintaan yang anjau? Jawapannya ialah barang berkilangan. Kenapa ya? Kerana barang berkilangan ada dua ciri utama. Yang pertama, barang berkilangan adalah barang yang tahan lama. Yang kedua, barang berkilangan adalah barang yang biasanya mempunyai banyak kegunaan. Jadi, apabila wujudnya peratusan perubahan harga yang sikit dalam barang berkilangan, kita dapati tindak balas pengguna dalam perubahan kuantiti diminta adalah dalam peratusan yang tinggi. Baiklah, kita cuba membuktikan keadaan anjau ini dengan aplikasikan formula yang kita belajar. Mula-mula sekali, cikgu akan gunakan kuantiti baru 40 unit, tolak kuantiti asal 10 unit, bahagi dengan kuantiti asal 10 unit. Dan darab dengan harga asal RM10, bahagi dengan harga baru RM6,
tolak dengan harga lama ataupun harga asal RM10. Maka kita dapati jawapan adalah negatif 7.5. 7.5 ini adalah satu nilai perkali yang berada di antara 1 dan infinity. Pelajar cuba perhatikan 7.5 adalah lebih besar daripada 1 tetapi kurang daripada infinity. Jadi ini membuktikan bahawa kes ini adalah kes yang anjau harga. Dan apabila kita melihat perkali, kita tidak mengambil kira negatif ya, sebab negatif bukan sebahagian daripada jawapan kita tetapi ia merupakan satu simbol yang menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantiti diminta. Maka dalam keadaan ini kita boleh simbolkan dengan satu ayat yang standard, iaitu apabila harga turun 1%, kuantiti diminta naik 7.5%. Wujudlah satu hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta yang telah menerangkan tanda negatif ini, dan pada masa yang sama kita gunakan harga turun kerana memang andaian dalam kes ini ialah kejatuhan harga. Jadi kita buktikan bahawa dalam kes ini kuantiti diminta naik dalam peratusan yang jauh lebih besar daripada kejatuhan harga dari segi peratusan. Maka kita kata inilah merupakan satu pasaran di mana pengguna adalah sensitif terhadap perubahan harga. Kita teruskan dengan kes yang kedua di mana kita lihat permintaan yang tidak anjau. Marilah kita merujuk kelok yang kita lukiskan. Pada mulanya apabila harga adalah RM10, kuantiti diminta adalah 10 unit. Kita andaikan harga telah menurun menjadi RM6, maka kuantiti diminta pun meningkat menjadi 12 unit. Jadi daripada graf kita nampak satu perubahan harga yang menunjukkan harga menurun, dan pada masa yang sama kita juga lihat satu perubahan kuantiti diminta, dan kedua-dua perubahan harga dan perubahan kuantiti diminta adalah bergerak dalam arah yang bertentangan, di mana harga turun, kuantiti diminta telah naik. Dalam konsep tidak anjau, kita dapati bahawa peratusan perubahan kuantiti diminta adalah kurang daripada peratusan perubahan harga. Kita akan buktikan ayat ini kemudian. Bagi pasaran yang tidak anjau permintaan harga, kita dapati bahawa ini merupakan satu golongan pengguna yang kurang sensitif terhadap perubahan tingkat harga barang. Dan ini juga ditunjukkan oleh satu keluk permintaan yang berbentuk curam kalau dibandingkan dengan keadaan anjau, sebab keadaan anjau keluk permintaan adalah landai dan tidak anjau keluk permintaan adalah curam. Jadi sekarang persoalannya, apakah barang yang mempunyai permintaan yang tidak anjau? Jawapannya ialah barang pertanian. Kenapa pengguna adalah kurang sensitif terhadap harga barang pertanian? Juga mempunyai dua faktor untuk menerangkannya. Yang pertama, kita dapati barang pertanian tidak mempunyai banyak kegunaan seperti barang perkilangan. Dan yang kedua, barang pertanian adalah barang yang tidak tahan lama seperti barang perkilangan. Jadi kita dapati bahawa walaupun wujudnya satu perubahan tingkat harga, pengguna adalah kurang sensitif terhadap perubahan harga barang tersebut. Jadi tindak balas mereka dalam perubahan kuantiti juga adalah lebih kecil daripada perubahan harga pasaran. Baiklah, kita cuba mengaplikasikan formula ini. Mula-mula sekali kita akan guna kuantiti baru 12 unit tolak kuantiti asal 10 unit bahagi dengan kuantiti asal 10 unit. Lepas tu kita akan darab dengan harga asal RM10, kemudian bahagi dengan harga baru RM6 tolak harga asal RM10. Dan jawapan kita adalah negatif 0.5, di mana 0.5 adalah lebih besar daripada 0 tetapi kurang daripada 1.
Jadi ini membuktikan bahawa kes ini adalah kes tidak anjau. Bagi kes yang tidak anjau, kita boleh menyatakan satu kesimpulan iaitu apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan naik 0.5% sahaja. Dalam ayat yang standard ini, pelajar mesti ingat mula-mula sekali perubahan harga mestilah 1%. Manakala perubahan kuantiti diminta adalah daripada jawapan kita. Perkara kedua pelajar mesti ingat ialah dalam ayat kita mesti mencerminkan tanda negatif ini di mana kita mesti menyatakan harga turun, kuantiti diminta naik ataupun harga naik, kuantiti diminta turun. Dalam kes ini, oleh kerana cikgu telah mengandaikan harga turun, jadi jawapannya adalah harga turun 1%, kuantiti diminta naik 0.5%. Jadi adakah ayat ini telah membuktikan ayat pertama kita tadi iaitu peratusan perubahan kuantiti diminta dalam konteks ini 0.5% sahaja. Dia adalah kurang daripada peratusan perubahan harga iaitu 1%. Jadi inilah satu kes yang kita kata tidak anjau. Baik, kita akan beralih ke kes yang ketiga yang dikenali sebagai anjau 1. Bagi anjau 1, kita boleh lihat keunikan keluk permintaan yang berbentuk hyperbola segi empat. Kita andaikan mula-mula sekali harga adalah RM8 dan kuantiti diminta adalah 200 unit. Apabila harga telah jatuh dari RM8 ke RM4, maka kuantiti diminta pun meningkat dari 200 unit menjadi 300 unit. Jadi dalam graf kita, jelas kelihatan bahawa wujudlah satu perubahan harga dan menyebabkan perubahan kuantiti diminta dalam arah yang bertentangan. Di mana harga turun, kuantiti diminta meningkat. Bagi keadaan anjau 1, dia mempunyai satu ciri yang sangat unik iaitu peratusan perubahan kuantiti diminta adalah sama dengan peratusan perubahan harga. Dan ini merupakan satu pasaran di mana sebarang perubahan dalam tingkat harga akhirnya akan mengakibatkan perubahan dalam kuantiti diminta dalam peratusan yang sama. Tetapi dalam arah yang bertentangan. Arah yang bertentangan bermakna harga naik, kuantiti diminta turun, harga turun, kuantiti diminta naik. Walau bagaimanapun, kadar perubahan harga dan kadar perubahan kuantiti diminta adalah dalam peratusan yang sama. Jadi inilah keunikan untuk kes anjau 1. Dan bentuk keluk permintaan adalah hyperbola segi empat. Ada pelajar mungkin nak tahu apakah pasaran ataupun barang yang mempunyai keanjalan permintaan anjau 1. Sebenarnya, kalau kita melihat dunia sebenar, memang tak ada contoh yang boleh menjelaskan keadaan anjau 1. Tetapi kalau kita nak lihat satu barang yang lebih mirip kepada anjau 1, maka ia adalah industri fashion ataupun pakaian. Ini adalah kerana permintaan untuk pakaian dan fashion adalah mengikut trend semasa. Jadi dia adalah mirip kepada anjau 1. Marilah kita lihat penghitungannya sekarang. Mula-mula sekali, cikgu akan mengambil kuantiti baru, tolak kuantiti asal, bahagi dengan kuantiti asal. Jadi kita dapat 300 tolak 200 bahagi dengan 200. Kemudian kita akan darab dengan harga asal, bahagi dengan harga baru tolak harga asal. Jadi inilah yang menjadikan 8 bahagi dengan 4 tolak 8. Selepas kita menyelesaikan matematik ini, kita dapati jawapan adalah tidak lain daripada jawapan negatif 1. Jadi, ini membuktikan bahawa kes anjau 1 akan memberi kita perkali sama dengan 1. Baiklah, apabila kita nak menuliskan ayat standard kita akan tulisnya sebagai apabila harga turun 1%,
kuantiti diminta naik 1%. Dan sebaliknya, kalau harga naik 1%, maka kuantiti diminta akan turun 1%. Jadi, ini telah membuktikan bahawa sebarang peratusan perubahan kuantiti diminta akan sama dengan peratusan perubahan harga. Baiklah, kita beralih ke kes anjau sempurna. Kes anjau sempurna adalah satu kes yang istimewa kerana pelajar akan dapati bahawa keluk permintaan tidak lagi mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Dan ini adalah satu pasaran di mana kita dapati dia adalah pasaran yang sangat unik. Marilah kita lihat pada RM8, kuantiti yang diminta oleh pengguna ialah 8 unit. Dan pada RM8, kita dapati permintaan ini adalah sehingga satu tahap yang tidak terhingga. Maknanya permintaan adalah perterusan pada RM8. Dan kita kata inilah permintaan yang infinity. Jadi, kita dapati bahawa pada RM8 boleh wujudnya perubahan kuantiti diminta. Jadi di sini cikgu ambil contoh dari 8 unit naik menjadi 9 unit. Marilah kita perhatikan ciri-ciri utama dalam kes anjau sempurna. Mula-mula sekali, kuantiti barang yang diminta adalah tidak terhingga ataupun infinity pada tingkat harga yang tertentu. Dalam kes ini, harga ialah RM8, maka pada RM8 permintaan oleh pengguna adalah sehingga satu tahap infinity. Dan kita dapati kuantiti barang diminta adalah tidak terhingga pada RM8 ini. Kita boleh sambungkan keluk permintaan ini dengan perterusan sehingga ke tahap infinity. Jadi ini adalah satu pasaran di mana pengguna adalah sangat sensitif terhadap harga. Kenapa kita menyatakan demikian? Kerana pada tingkat harga yang tertentu ialah RM8 ini, kuantiti yang diminta adalah perterusan dan tidak terbatas. Tetapi, kalau wujudnya sebarang kenaikan harga, walaupun kenaikan harga yang sedikit sahaja, iaitu lebih tinggi daripada RM8, kita dapati terus tidak ada permintaan. Maksudnya, permintaan akan menjadi sifar. Tak ada unit yang akan dibeli oleh pengguna apabila harga naik. Jadi kita boleh katalah bahawa barang ini diwakili oleh satu keluk permintaan yang mendatangi adalah satu barang yang tidak penting kepada pengguna. Kerana pengguna hanya sanggup membeli barang ini pada harga RM8. Kalau harga naik sedikit sahaja, maka pengguna akan langsung tak beli barang tersebut. Jadi adakah barang ini merupakan barang yang sangat tidak penting kepada pengguna? Jawapannya ya. Tetapi kita tidak boleh memberikan satu contoh yang spesifik kepada barang yang tidak penting ini, ya. Kerana barang penting ke tidak penting adalah sangat subjektif kepada individu yang berbeza. Mungkin barang tidak penting bagi individu A, tetapi ia merupakan barang yang sangat penting untuk individu B. Jadi, kita hanya boleh menyatakan bahawa bagi kes anjau sempurna, ini merupakan satu permintaan terhadap barang yang dianggap tidak penting pada pandangan pengguna. Baiklah, sekarang kita akan mengaplikasikan formula untuk menghitungkan nilai berkali bagi kes anjau sempurna. Mula-mula sekali, kita akan guna kuantiti baru 9 unit tolak kuantiti asal 8 unit bahagi dengan kuantiti asal 8 unit. Lepas tu kita akan darab dengan harga asal RM8 bahagi dengan harga baru tolak harga asal. Oleh kerana harga baru dan harga asal adalah RM8 juga, jadi kita akan dapat satu jawapan yang merupakan nilai infinity. Jadi di sinilah satu pasaran di mana harga tidak boleh dinaikkan. Kerana apabila harga dinaikkan, permintaan akan terus menjadi sifar. Sebaliknya, kalau harga diturunkan, maka permintaan adalah tidak terhingga di mana kuantiti yang diminta akan sampai ke infinity. Jadi ini telah membuktikan bahawa perkali bagi kes anjau sempurna adalah infinity.
Ayat kita, apabila harga turun 1%, kuantiti diminta akan naik secara infinity. Jadi, bila harga turun, permintaan akan berterusan dan kuantiti diminta akan sampai ke tidak terhingga ataupun tidak terbatas. Tapi pelajar juga perlu ingat, kalau harga naik 1% sahaja, maka kuantiti diminta akan terus menjadi sifar, ya. Baiklah, kita sampai ke kes yang terakhir yang kita akan bincangkan ialah tidak anjau sempurna. Bagi tidak anjau sempurna, dia juga merupakan satu kes yang ekstrim di mana kita nampak kalau permintaan adalah luar biasa, di mana dia bukan sahaja tidak mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, tetapi dia adalah menegak. Marilah kita masukkan harga RM20 dan kuantiti diminta oleh pengguna ialah 10 unit. Katakanlah harga sudah menurun menjadi RM10, tetapi kita dapati walaupun wujudnya perubahan harga, tidak ada perubahan kuantiti diminta. Maknanya pengguna ini tidak sensitif langsung terhadap perubahan harga dan mereka akan terus meminta kuantiti yang sama, iaitu 10 unit. Jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa bagi kes tidak anjau sempurna, kuantiti yang diminta adalah tetap pada sebarang harga barang tersebut. Kalau kita naikkan harga pun, kuantiti yang diminta sama. Kita turunkan harga pun, kuantiti yang diminta adalah sama. Jadi kita boleh katakanlah pengguna dalam permintaan barang ini adalah sangat tidak sensitif terhadap perubahan harga. Di mana kuantiti barang yang diminta oleh mereka adalah tetap pada sebarang tingkat harga. So mereka tidak akan pedulikan sama ada harga naik ataupun harga turun, mereka akan tetap membeli pada kuantiti yang sama. Jadi adakah pelajar mempunyai perasaan ingin tahu apakah pasaran ataupun apakah jenis barang ini? Barang ini merupakan barang mesti, ya. Dia ditunjukkan oleh satu keluk permintaan yang menegak. Barang mesti juga dikenali sebagai barang perlu. Jadi contoh yang paling baik untuk barang mesti ialah garam dan gula, di mana barang ini tidak mempunyai barang pengganti. Apabila kita gantikan nilai ke dalam formula kita, kita dapati bahawa oleh kerana kuantiti adalah tetap, kita akan menggunakan 10 tolak 10 bahagi 10 untuk menggantikan Q1 dan Q0. Kemudian kita akan darab dengan 20 iaitu harga asal bahagi dengan 10 harga baru tolak 20 harga asal. Jadi jawapan kita adalah sifar. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa bagi kes tidak anjau sempurna, perkali kita adalah sama dengan kosong. Apabila harga turun 1%, kuantiti diminta tidak berubah. Jadi kalau cikgu tukar menjadi harga naik, ayat akan berbunyi apabila harga naik 1%, kuantiti diminta tidak berubah. Jadi tak kiralah harga naik atau turun 1%, kuantiti diminta tetap pada 10 unit dalam kes ini. Baiklah, inilah 5 jenis keanjalan permintaan harga. Jadi sekarang sebelum kita menamat pelajaran, kita cuba mengimbas kembali 5 bentuk keluk permintaan ini dan kita cuba membuat satu perbandingan dengan menggabungkan 5 keluk ini dalam satu graf yang sama untuk membandingkan nilai keanjalan mereka. Kita mula dengan dili yang menegak yang dikenali sebagai tidak anjau sempurna. Ini adalah permintaan untuk barang mesti ataupun barang perlu dan nilai perkalinya adalah sama dengan sifar. Bagi keadaan tidak anjau, dia ditunjukkan oleh satu keluk permintaan yang curam iaitu D1 yang menunjukkan barang pertanian dan nilai perkali adalah lebih daripada kosong tetapi kurang daripada 1. Kes yang ketiga adalah anjau 1 yang ditunjukkan oleh D2. Bentuk keluk permintaan adalah hiperbola segi 4
dan memberikan satu nilai keanjalan 1. Seterusnya, kita ada kes anjau, iaitu kalau permintaan T3 yang merupakan kalau permintaan yang landai, dan ini merupakan barang perkilangan dan nilainya adalah lebih daripada 1 dan kurang daripada infinity. Dan akhir sekali kita ada kes anjau sempurna yang merupakan kalau permintaan D4 yang mendatar. Dan kalau ini adalah menunjukkan satu keadaan anjau sempurna di mana nilai berkali adalah infinity. Jadi inilah antara 5 jenis keanjalan permintaan harga yang kita pelajar hari ini. Baiklah, sebelum pelajar tamat pelajaran hari ini, marilah kita membuat 3 soalan kuantitatif ataupun penghitungan untuk mengimbas kembali formula kita dan juga membiasakan diri dengan soalan peperiksaan. Soalan pertama, hitungkan nilai keanjalan permintaan harga bagi barang X sekiranya berlaku kenaikan harga dari RM3,000 kepada RM4,500 dan kuantiti diminta telah menurun daripada 300 unit menjadi 200 unit. Soalan ini adalah soalan yang terus terang dan jelas kerana dalam ayat ini kita sudah boleh kena pasti harga asal, harga baru, kuantiti asal dan kuantiti baru. Jadi pelajar mempunyai pilihan 2 rumus ataupun formula yang diguna pakai untuk mendapatkan jawapan. Dan jawapan tu adalah sama ya. Mula-mula sekali pelajar boleh menggunakan formula yang berbentuk bahagi di mana kita guna Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab dengan 100 kerana ini dalam bentuk ratusan, bahagi dengan P1 tolak P0 bahagi P0 darab dengan 100. Jadi apabila pelajar gantikan nilai-nilai berkenaan ke dalam formula ini, kita akan dapat jawapan negatif 0.67. Dan kalau pelajar memilih untuk menggunakan formula yang telah dipermudahkan, kenapa cikgu kata dia dipermudahkan? Kerana kita sudah batalkan 100 di atas dan bawah dan kita juga tukarkan bahagi ini kepada darab. Jadi apabila pelajar gantikan Q1, Q0, P0 dan P1 masing-masing, kita juga dapat jawapan negatif 0.67. Jadi kesimpulan yang pertama kita boleh buat ialah tidak lain daripada ayat yang standard itu, iaitu apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta akan berkurangan sebanyak 0.67%. Jadi ini adalah ayat yang standard. Pastikan pelajar ingat harga mesti berubah 1% sahaja ya. Dan jawapan 0.67 adalah berasal daripada jawapan kita. Selain daripada ayat ini, kita juga boleh mengenal pasti jenis barang ini melalui nilai perkalinya. Pelajar cuba perhatikan, adakah jawapan kita 0.67? Dan 0.67 ini adalah jatuh dalam satu kategori di mana dia kurang daripada 1 tetapi dia adalah lebih daripada 0. Jadi dia merupakan satu barang yang merupakan tidak anjau. Ya, tidak anjau kerana nilai berkalinya kurang daripada 1. Baiklah, kita beralih ke jenis soalan yang kedua. Andaikan harga barang Y meningkat dari RM100 ke RM150, kuantiti diminta menurun 70%. Hitungkan keanjalan permintaan harga. Kalau pelajar perhatikan ayat ini, jelas menunjukkan bahawa kuantiti diminta dinyatakan dalam bentuk 70%. Tetapi harga dinyatakan dalam bentuk P0 dan juga P1. Jadi adalah tidak sesuai untuk menggunakan formula yang telah dikembangkan kerana kita tak ada maklumat Q0 dan Q1. Dalam kes ini, kita akan masukkan kuantiti diminta menurun 70% ini dalam peratusan perubahan QD dan ditulis sebagai negatif 70% kerana menurun, jatuh kan? Jadi negatif 70%. Manakala bagi peratusan perubahan harga,
kita perlu carilah peratusan perubahannya. Jadi caranya ialah kita guna harga baru 150 tolak harga asal 100 bahagi dengan harga asal darab dengan 100 kerana kita nak cari percentage. Akhirnya kita dapati negatif 70% bahagi dengan 50% dan jawapan ialah negatif 1.4. Okey, cuba perhatikan soalan ini, harga barang Y meningkat. Jadi kita pun jawablah apabila harga meningkat 1%, kuantiti diminta perkurangan sebanyak 1.4%. Ini adalah ayat standard kita. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Daripada nilai perkali ini, pelajar mesti bolehlah kena pasti apakah jenis darjah keanjalan permintaan harga. Cuba perhatikan nilainya adalah 1.4 di mana dia lebih daripada 1 tetapi kurang daripada infinity. Jadi dengan jelaslah bahawa kes ini adalah satu situasi yang anjau. Jadi ayat kita, keanjalan permintaan harga bagi barang Y adalah anjau kerana nilai perkalinya adalah lebih daripada 1. Baik, kita pergi ke soalan yang terakhir untuk kelas hari ini. Andaikan harga barang Z telah menurun sebanyak 25%. Kuantiti diminta meningkat sebanyak 65%, hitungkan keanjalan permintaan harga. Sebenarnya soalan ini adalah paling mudah untuk dijawab kerana perubahan kuantiti dan perubahan harga semua dinyatakan dalam bentuk peratusan. Jadi kita ambil sahajalah formula yang paling asas iaitu peratusan perubahan QD bahagi dengan peratusan perubahan harga. Jadi 65% kerana adalah meningkat. Manakala 25% adalah negatif kerana menurun. Jadi akhirnya kita masih dapat satu jawapan berbentuk negatif 2.6. Pelajar mesti ingat ya, jawapan bagi perkali keanjalan permintaan harga mestilah ada tanda negatif di depan. Dia tidak boleh jadi positif kerana hubungan negatif wujud antara harga dengan kuantiti diminta. Daripada jawapan ini, ayat pertama ialah apabila harga menurun 1%, kuantiti diminta naik sebanyak 2.6%. Dan ayat kedua, kita boleh mengenal pasti jenis keanjalan barang Z. Maka kita dapati bahawa ayat kita adalah menyatakan ED bagi barang Z adalah anjau kerana nilai perkalinya adalah lebih daripada 1. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari dan intipati utama dalam topik ini. Mula-mula sekali, kita mengenal pasti keanjalan permintaan harga sebagai satu konsep untuk mengukur darjah tindak balas pengguna terhadap kuantiti diminta sesuatu barang akibat daripada perubahan harga barang tersebut. Seterusnya, kita juga belajar formula untuk menghitungkan keanjalan permintaan harga, iaitu peratusan perubahan QD bahagi dengan peratusan perubahan harga. Apabila kita kembangkan formula ini, kita akan dapat satu formula Q1 tolak Q0 bahagi dengan Q0 darab dengan P0 bahagi dengan P1 tolak P0. Jawapan yang kita dapati itu adalah dikenali sebagai perkali dan perkali keanjalan permintaan harga mestilah berbentuk negatif dan dia memberikan kita satu implikasi iaitu apabila wujudnya perubahan harga 1%, dia akan membawa kepada perubahan kuantiti diminta dalam peratusan tertentu. Dan daripada nilai perkali ini, kita juga boleh mengenal pasti jenis keanjalan bagi permintaan harga. Jadi antara jenis keanjalan permintaan harga boleh berbentuk tidak anjau sempurna, tidak anjau,
anjau 1, anjau ataupun anjau sempurna. Dan penentuan keanjalan ini adalah bergantung kepada perkali bagi barang tersebut. Jadi cikgu berharap pelajar-pelajar faham topik yang disampaikan dan mendapat manfaat daripada kelas hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share Cikgu Yi Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye semua.